Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ألهمنا ورشدا أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah rahim kasih sayang Allah SWT diberi kenikmatan bagi kita untuk duduk dalam majlis zikrullah, majlis mengingati Allah, mensalawati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahawasanya intizarus solah solatun. Selepas solat maghrib kita intizar. Apa maksud intizar? Menunggu akan solat isyak. Barang siapa yang menunggu solat, pahalanya ialah dia sedang bersolat. Intizarus solah solatun. Menunggu solat seolah-olah pahalanya bagi seseorang yang menunggu solat ialah pahala solat. Bayangkan daripada ketika ini sampai nanti waktu isyak lebih kurang dalam 1 jam lagi, tuan-tuan mulia. Kita menunggu solat, niat untuk menunggu solat. Samping tu duduk dalam majlis zikrullah, niat kita untuk menunggu solat tadi dikira pahala di sisi Allah seolah-olah kita sedang dalam solat. Dalam 1 jam ni kalau kita berterusan solat pun boleh penat, rasanya tak mampu juga. Solat awabin, biasanya di antara maghrib isyak ni ialah solat awabin, 2 rakaat. Kemudian ada masa lagi solat sunat taubat, solat sunat ba'diyah maghrib, banyak lagi solat-solat sunat. Mungkin tak sampai waktunya kita dah kepenatan, tapi intizarus solat, penantian kita untuk solat isyak, kita dah dikira sebagai pahala sedang bersolat. Semoga Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk senantiasa menjaga waktu ini, waktu di antara maghrib isyak ni, untuk senantiasa menunggu solat. Maka pahalanya adalah di sisi Allah SWT seperti mana kita sedang melaksanakan solat. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Adab makan dan minum, nombor yang ketujuh. Yang pertama membaca bismillah, kedua membaca doa, yang ketiga jika terlupa ada doa yang orang kata apabila dibaca seolah-olah dia dah baca doa. Bismillah tadi lupa, di pertengahan makan tadi baru teringat nak baca bismillah, maka bismillahi awwalihi wa akhirihi, maka dia dikira sebagai orang yang makan dalam keadaan membaca bismillah. Yang keempat, tidak makan dengan memakai tangan yang kiri. Yang kelima, sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut maka janganlah dikeluarkan kembali. Keenam, mendahulukan untuk makan buah-buahan terlebih dahulu. Yang ketujuh, mendahulukan orang yang alim atau yang lebih tua untuk memulakan makanan. Dan yang ke-8, yang ketujuh, kita masih yang ketujuh, iaitu mendahulukan orang yang alim atau lebih tua, walaupun umurnya lebih tua setahun, untuk memulai makan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu. Rawah Muslim. Di sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata,
jika kami bersama Nabi dan dihidangkan kepada kami suatu makanan, duduk makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah adab. Yang mana Rasulullah ni dia makan tidak berseorangan, akan berjemaah, berdua, bertiga, di sampingnya ada seorang yang lain. Kalau dia ada makanan dan tidak ada yang bersama dia, dia akan tunggu. Itu Rasulullah. Kita pun kalau boleh di mana saja kita, ataupun kita di dewan makan, tengok tak ada kawan, cari kawan, duduk bersama. Bila kita makan seorang, tiba-tiba datang seseorang yang lain untuk bersama makan, jangan kita rasa pelik. Sebenarnya dia sedang mengamalkan sunnah, yang mana dia nak makan bersama, walaupun tak kenal, walaupun tidak kenal. Bukan bermakna bahawasanya lelaki dengan wanita, tapi lelaki dengan lelaki lah. Lelaki dan lelaki, wanita dan wanita, dia akan makan bersama walaupun tak kenal. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di hadis ini bahawasanya Huzaifah radhiyallahu anhu makan bersama Rasulullah. Maka kami tidak memulai mengambil makanan tersebut kecuali jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulainya terlebih dahulu. Maka setelah itu beliau pun meletakkan tangannya atas makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah dulu capai makanan, barulah sahabat mula makan. Ambil Rasulullah dah mula, baru sahabat yang lain, rakan yang lain memulakan makanan. Kerana apa? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bersama kita seorang yang alim, kerana kemuliaan ilmu yang ada bersama dia, maka kita minta dia mulakan dahulu, baru kita makan. Ataupun orang yang umurnya lebih daripada kita, ayah kita, ibu kita, datuk kita, siapa saja, rasa-rasanya kalau dalam satu jemaah yang makan bersama, kita tahu di antara kita siapa yang tua, minta dia mulakan makan, baru kita makan. Jangan duk tunjuk yang kita ni betul-betul lapar. Walaupun dalam keadaan lapar, tunggu dahulu. Bukan lama, maknanya dia dah mulakan makan, ambil makanan, baru kita. Kalau kena buffet tu, bagi yang tua dahulu, bagi yang lebih alim dahulu, tuan-tuan dia, barulah kita beratur di belakang. Itu kalau kena beratur lah, maksudnya untuk ambil makanan yang dihidangkan secara buffet. Tapi kalau dah makanan tu terhidang di depan kita, tuan-tuan dia, minta yang tua lebih dahulu, ataupun yang lebih berilmu mendahulukan makan, insya-Allah. Berdasarkan hadis, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin faqala yustahabbu an yabda'a rajulun salihun fakhudh ya Aba Ubaidata. Telah didatangkan hidangan kepada kami, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu makanan, maka beliau berkata, Rasulullah berkata, disunahkan untuk mendahulukan lelaki yang soleh dalam memulai makan, maka ambillah makanan ini terlebih dahulu, wahai Abu Ubaidah. Rasulullah merasakan bahawasanya sahabat Abu Ubaidah lebih orang yang soleh, senantiasa menjaga solat-solatnya yang walaupun yang sunat, ibadah-ibadah puasanya walaupun yang sunat. Maka kerana kesolehan beliau, Rasulullah minta bahawasanya Abu Ubaidah mulakan makanan dahulu, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh kata dalam satu jemaah tu ramai, di kalangan mereka semuanya alim ulama belaka, tak salah siapa-siapa minta, okey ustaz, ustaz makan dulu, mungkin kami yang lain, ustaz yang lain baru makan, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama sahabat pun begitu. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah ada yang lebih alim, ada yang lebih qari, maksudnya apa? Lebih banyak menghafal Al-Quran. Tak semuanya menghafal Al-Quran. Dan Rasulullah tahu di antara mereka. Di antara mereka ada orang yang lebih jawid. Apa jawid? Lebih pemurah dari memberi rezeki. Maksudnya dari segi mensedekahkan harta, dia adalah orang yang paling pemurah. Maka tak salah untuk minta dia dahulu memulakan makan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Abu Ubaidah kerana kesolehan
Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kalau di antara pelajar ni makan dalam satu talam, siapa yang juzuknya lebih banyak, mulakan dahulu. Siapa yang contoh kata dah lama belajar di sini, contoh kata, mulakan dahulu. InsyaAllah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ke-8, ini yang selalu kadang-kadang kita tidak menyedari perkara ini. Tidak mencaci makanan yang tidak disukai. Misalnya dengan mengatakan makanan ini rasanya tidak lazat. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in akarihahu tarakahu. Senangnya Rasulullah. Rasulullah ni apabila makan satu makanan yang disuka, dia makan. Kalau makanan tersebut dia tak suka, dia tinggalkan. Jangan cerita ataupun mengaibkan makanan tersebut ataupun beritahu bahawasanya makanan ni tidak lazat. Makanan ni tak sedap. Tak boleh. Tak boleh. Qala Imam Nawawi, al-aibu huwa an yakuna hadha malihun qalilun milh hamidun raqiqun ghalizun ghairu nadijin wa nahwu dhalik. Imam Nawawi beritahu al-aib menyatakan keaiban satu-satu makanan tu ialah apabila dia berkata makanan ni terlalu masin. Makanan ni terlalu masin, cakap biasa je, contoh kata. Makanan ni kurang masinnya. Makanan ni terlalu manis. Makanan ni kurang sedap. Kalau kita kata makanan terlalu masin pun dah dikira sebagai menceritakan keaiban satu makanan. Yang ini pun Rasulullah tinggalkan. Kalau rasa terlalu masin, senyap. Senyap je. Kecualilah tukang masak tu minta bagi komen macam mana masakan saya, kita beritahulah. Tapi kalau tak ada siapa minta komen tentang masakan yang disediakan, just senyap. Terlalu manis ke, terlalu masin ke, terlalu pahit ke, atau makanan tersebut dah rosak pun, senyap. Tak nak makan, tinggal. Tak nak makan, tinggal. Itu yang Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah mengaibkan satu makanan pun. Apabila dia suka, dia makan. Itu Rasulullah. Apabila dia tak suka, Rasulullah tinggal tanpa cakap apa-apa. Boleh tak? Rasanya kita ni semua kalau dah lapar, semua benda jadi sedap. Yang tak sedap jadi sedap. Tapi kalau rasa tak sedap, teman-teman, jangan cakap walaupun sepatah. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi tidak pernah mencaci makanan. Jika beliau suka, maka beliau makannya, dan jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini adab terhadap makanan. Ada orang dia tak diminta apa-apa komen, minta komen tentang makanan yang dihidangkan. Walaupun masin, dimakan habis. Walaupun terlalu masin, habis, tuan-tuan. Apabila tukang masak makan, ini masin sangat ni. Tapi kerana dia tak minta komen daripada orang yang makan, maka orang yang makan habis. Betapa dia menjaga, orang kata menjaga adab terhadap makanan, sehingga yang menjadikan makanan pun tak terasa bahawasanya makanan dia tidak ada apa-apa kekurangan, sempurna. Sebab orang makan habis. Boleh tak macam tu? Boleh, insya-Allah. Sebab ini sunnah Rasulullah. Kalau tidak pun, paling tidak pun tentang dia, tinggalkan di makanan tersebut tanpa cakap apa-apa tentang makanan tersebut. Dia tak komplain apa-apa tentang makanan. Ada, makan. Suka, makan. Tak suka, tinggalkan. Makanan terlalu minyak, nak kena jaga kesihatan. Tak semestinya kita komplain tentang makanan yang tak berkhasiat. Tak perlu, tuan-tuan. Kita tahu dan kita amalkannya. Rasa tak boleh nak makan makanan yang terlalu minyak, tinggalkan. Banyak sangat minyak, tinggalkan.
Bukannya kita ambil makanan tu, ni terlalu banyak sangat minyak ni, tapi makan juga. Tapi sebelum dia makan, dia dah buat satu statement komplain. Dia tak boleh mengaibkan makanan tersebut. Itu bukannya Rasulullah SAW buat ketika hendak makan. Jadi kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, disunahkan untuk mencicipi garam terlebih dahulu sebelum makan dan setelahnya, berdasarkan hadis ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu ibda' ta'amaka bil milh fa innal milha shifaa'un min sab'ina da'an minha al jununu wal judhamu wal baras wa waja'ul batni wad dar'i. Okey, siapa yang pernah amalkan makan dengan hidangan ada sedikit garam, kena tahu ini adalah sunnah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah perintahkan. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, mulailah makananmu dengan mencicipi garam. Ambil garam sikit je, ada disediakan garam sikit, jangan banyak-banyak. Kalau tak banyak-banyak, bukan kita makan semua garam tu, sikit je, sikit je. Kerana sesungguhnya garam merupakan ubat dari 70 penyakit, di antaranya iaitu penyakit gila, kusta, belang, sakit perut dan sakit gigi. Banyak dia punya syifa, banyak dia punya penawarnya bila memulakan makanan dengan sedikit garam. Bukan banyak, sikit. Kadang kita tengok ada orang hidangkan ada garam, ada orang hidangkan makanan tu garam. Kalau sambal belacan tu biasa lah, apa cencaluk ke apa tu biasa lah tu kan, budu tu biasa lah. Dia tak garam saja. Itu adalah sunnah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang Rasulullah perintahkan hadrat Ali mengamalkan perkara tersebut. Yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan selepas itu dia mengamalkan perbuatan tersebut, sunnah tersebut sampai dia meninggal dunia. Perintah Rasulullah terus amalkan sampai dia meninggal dunia. Sebab tu ulama mengatakan bahawa ini adalah sunnah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ni macam bintang-bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut, kamu tidak akan sesat dan kamu akan berjaya. Sahabat-sahabat ni dia ada benda-benda yang disukai. Kalau kita suka kerana mengikuti beliau, maka kita pun akan dapat petunjuk, menjadi orang yang berjaya. Ada apa soalan ni? Tak ada. Yang ke-10, adab yang ke-10 ialah membaca doa berikut ini setelah selesai makan. Yang kita baca ialah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Adapun dalam doa ni ialah itu di antaranya alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Alhamdulillahillazi at'amani fa ashba'ani wa saqani fa arwani. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu makfin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Paling tidak pun yang saya sebutkan tadi lah, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kena baca tuan-tuan. Jangan kita lupa membaca doa selepas makan, kerana apabila kita lupa selepas makan akan doa-doa selepas makan, jelas bahawasanya kita lupa untuk bersyukur. Kerana doa selepas makan alhamdulillahillazi, kita memuji Allah SWT. Ternyata doa tersebut mengajar kita untuk kita memuji Allah SWT. Banyak makan tapi banyak lupa untuk bersyukur. Sebab tu dalam ayat yang saya sebutkan tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa banyak ayat tersebut Allah SWT ulang dalam surah Ar-Rahman. Banyak nikmat Allah SWT beri pada kita, tapi banyak manakah nikmat Allah SWT yang boleh kita dustakan? Semuanya penuh dengan kenikmatan yang Allah beri pada kita. Tapi kita ni terlalu lupa sehingga makanan yang kita kecapi nikmat, makan kenyang,
kan? Sedap pun sedap, kan? Lepas kita kenyang kita boleh beribadah, tapi kita tetap lupa untuk baca doa. Nak mula tadi dah lupa, dah habis makan pun kita lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah makan yang selalu dibaca oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Allahumma ya nafishal hajlah, hanni liman aklah, waghfir liman badalah, wa hayyi lahu badalah, bil ajalatil ajlah al ajlah. Masya-Allah. Doa ni macam pantun, macam syair. Kalau kita tahu dia punya apa, dia punya terjemahannya, insya-Allah. Baik, yang ke-11, dianjurkan untuk berbicara ketika sedang makan. Yang kita amalkan sebelum ni apa? Makan jangan cakap. Itu sebenarnya yang jelas, makan kena berbicara. Tak boleh senyap. Dianjurkan untuk berbicara ketika sedang makan, dan yang lebih utama adalah membicarakan kisah salafus soleh, dan dilarang untuk membicarakan atau mengumpat kekurangan ataupun kesalahan orang lain. Kenapa kena berbicara? Dia kerana ianya bersalahan dengan orang-orang bukan Islam. Ia bersalahan dengan adab makan orang-orang bukan Islam. Kita kena berbicara dengan benda-benda yang baik, menceritakan tentang nikmat Allah, bercerita tentang perkara-perkara yang baik, kerana makan dengan keadaan senyap itu ada amalan orang Nasrani. Makan terlalu bising itu amalan orang Yahudi. Jadi kita kena bersalahan dengan mereka ni. Macam mana nak bersalahannya? Kita berkata, tapi percakapan kita adalah percakapan yang baik. Percakapan kita mesti adalah percakapan yang baik. Dalam kitab Al-Azkar dijelaskan, qala al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu fil Ihya, min adabit ta'am an yatahaddatsu fi hali aklihi bil ma'ruf wa yatahaddatsu bi hikayati shalihin fil at'imah wa ghairiha. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini beritahu bahawasanya adab makan ialah menceritakan tentang hal makanan yang baik-baik. Cerita makan, oh ni baik, ini makanan ni, kalau makan ni dapat khasiat ni. Kalau kita sakit, makanlah ni banyak sikit, contoh kata. Kalau orang yang ada sakit sekian-sekian, makan ni boleh tapi sikit je. Itu semua benda tu, itu ma'ruf, benda yang baik yang perlu diperkatakan. Wa yatahaddatsu bi hikayatis shalihin, dan menceritakan dengan hikayat-hikayat, kisah-kisah kehidupan orang-orang yang soleh ketika makan. Ambil satu, seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang tabi'in yang rasa-rasanya namanya tersyuhur, ma'ruf, masyhur, kita ceritakan dalam waktu kita makan. Fil at'imah wa ghairiha, ketika makan dan selainnya. Mana benda-benda yang baik je kita boleh makan. Benda-benda yang buruk apabila diceritakan, dikhawatiri dia masuk macam mana makanan masuk dalam perut kita. Duk mengumpat orang cerita keburukan orang, waktu yang sama dia memasukkan makanan dalam mulutnya, dikhawatiri bahawasanya benda yang buruk tadi masuk terus ke dalam tubuh badannya. Apabila kita cerita benda yang baik, jelas bahawasanya yang baik insya-Allah akan memasuki tubuh badan kita. Yang ke-12, makan dengan menggunakan 3 jari jika memungkinkan. Biasa dengar ke adab ni? Kalau saya biasa dengar lah. Iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, dan dianjurkan untuk tidak menggunakan jari yang keempat dan yang kelima kecuali darurat. Kerana apa disunahkan begitu? Rasulullah makan roti, Rasulullah gunakan 3 jari ni je. Kalau kita makan nasi ni agak susah, payah dan lambat. Tapi caranya macam mana? Mulakan dengan 3 jari. Ambil sikit. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang makan roti dengan 3 jari.
Ni, tu, 1, 2, 3. Tak boleh ustaz, kami makan nasi. Ya, mulakan dengan yang ini dulu. Rasa-rasa selepas tu sekian beberapa ketika, terus kita makan dengan 5 jari. Mana ada orang makan nasi pakai macam ni? Bolehlah ustaz. Lepas setengah jam pun belum tentu habis. Tapi kenapa kita mulakan dengan 3 jari? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak buat? Sekarang dah tahu kena buat. Sebelum ni tak tahu kan, terus laju dengan 5 jari. Lepas ni kena buat 3 jari, kerana Rasulullah makan roti memulakan dengan 3 jari. Bukan alasan bahawasanya Rasulullah makan dengan roti, kita makan nasi, so kita tak payah ikut Rasulullah. Tak. Tetap kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaannya. Pada permulaannya makanlah. Kalau boleh daripada mula sampai ke akhir walaupun makan nasi 3 jari. Boleh ke? Boleh. Tapi mungkin lambat sikit lah. Kalau kita boleh buat dengan ihtisab, dengan keyakinan sungguh-sungguh bahwasanya, beriktikad bahwasanya saya menggunakan 3 jari ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, insya-Allah pahalanya adalah sunnah. Pahala sunnah. Janganlah satu talam tu makan seorang pakai 3 jari, 2-3 orang pakai jari, seorang makan 5 jari. Dia makan banyaklah yang 5 jari itu daripada yang 3 jari. Jadi kita buat juga 3 jari kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun makan nasi. Berdasarkan hadis an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsaha. Rawa Muslim. Qauluhu bi 3 asabi'i ay al-ibhami wal musabbahati wal wusta. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu al-aklu bi 3 sunnatun fala yadummu ilaiha ar-rabi'ah wal khamisah illa li daruratin. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan iaitu dengan menggunakan 3 jari. Dan setelah selesai makan, maka beliau mengemut mengemut jari tangannya sebelum beliau mencucinya. Maknanya dia sisip. Dia dah makan, dah selesai makan, yang ada di sini mungkin ada sisa-sisanya, Rasulullah kemut, kemudian baru basuh. Kita tak kan, kita makan penuh dengan jari ni penuh dengan nasi sampai ke pergelangan, terus basuh tangan. Dikhawatirkan bahawasanya kita tak tahu manakah nasi yang ada keberkahannya. Kita buang semua dalam sinki, sepatutnya kita sisip, bersihkan, baru kita basuh tangan. Rasulullah ni makan macam ni baru basuh. Ini bukannya orang kata macam kelakar ya ustaz. Tak, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kelakar tu lain tempat lah kan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Itulah Rasulullah makan 3 jari, lepas selesai makan dikucuk, kemudian baru basuh tangan. Mungkin ada kuah-kuah tu, itu pun Rasulullah bersihkan sebelum dia membasuhkan tangannya, tuan-tuan dia. Kita biasanya penuh dengan nasi terus kita basuh, penuh dalam sinki itu dengan nasi-nasi yang kita buang. Waktu saya belajar dulu, ustaz saya tak suka tengok nasi dalam sinki. Dia tak suka tengok nasi di longkang-longkang. Walaupun kita rasa memang itu kita dah tak makan dah, dia tak suka. Ataupun nasi itu memang dah basi ustaz, tak boleh makan, kalau makan sakit perut. Ya, saya tak suka makanan tersebut ada di tempat yang tidak bersih. Ini sebab salah satu punca kita akan dilanda musibah kelaparan, tak cukup makan. Nasi ni kalau nak buang, cara dia macam mana? Kalau boleh kita bagi binatang makan lah kan. Ayam ke kucing letak hidup makan. Kalau tak makan lah, rasa tak makan dah ustaz, dah basi dah. Pun begitu, kalau nak buang sekalipun dia perlu diasingkan daripada sisa-sisa yang lain. Jangan sekali dengan pampers, jangan sekali dengan dengan sampah-sampah habuk-habuk yang kita sapu tu, tak boleh. Itu makanan asasi kita yang perlu kita muliakan walaupun kita tak nak. Jangan kita campurkan benda-benda yang kotor, najis, tuan-tuan mulia. Kelak kerana kita tidak menghormatinya, Allah akan datangkan musibah
kan. Apa musibah kita kelaparan, makanan sekarang pun dah ada dah. Kadang-kadang dalam situasi tertentu yang mana ada jenis-jenis makanan yang tak boleh nak didapati, tak ada pengeluar, tak ada pembekal. Itu punca-punca. Jadi apa tuan-tuan? Makanan ni tuan-tuan kalau tak makan, jangan dicampur dengan benda-benda yang kotor. Jangan dicampak di dalam longkang. Jangan dibuang di dalam tempat kumbahan najis. Itu na'udzubillah. Nanti akan datang Allah SWT akan hantarkan sebab-sebab yang menyebabkan kita akan jadi kebulur, tuan-tuan mulia, kebuluran. Jadi Rasulullah tadi makan macam mana? Makan 3 jari, diberitahu dalam Rawi Muslim qauluhu bi thalathati asabi' ay al-ibham, musabbahah, wal wusta. Wusta ni tengah, jari tengah, jari musabbahah dan jari ibham. Ni 3 jari yang Rasulullah guna untuk makan. Maknanya dengan 3 jari tu yang mana satu? Kalau orang tanya mana satu? Ni telah didetailkan oleh Imam Muslim bahawasanya 3 jari itu ini. Tak. Bukan bermula daripada sini. 3 jari. Begitu sekali tuan-tuan mulia hadis. Kalau belajar hadis ni seronok. Belajar hadis ni seronok. Hadis ni datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar bukan sekadar dia punya terjemahan, kita mengkaji hadis, rijal hadis, perawi hadis, kita jadi seronok. Sebab tu kalau orang yang belajar hadis, dia tak semudahnya boleh ditipu dengan hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis apa? Hadis palsu lah. Sekarang orang kata ini Rasulullah cakap, rupanya bukan. Baik. Jadi Rasulullah dengan 3 jari didetailkan, diperincikan oleh Imam Muslim, maksudnya jari ibham, jari musabbahah, jari wusta, jari tengah. Ni 3 ni. Kemudian Hadrat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beritahu bahwasanya Rasulullah mengemut jari tersebut. Kemudian baru Rasulullah basuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Lepas ni kalau ada makan nasi, kalau ada makanan ringan sebelum tidur, makan biskut ke apa, biskut kering ke apa, cicah-cicah dah habis, gunakan 3 jari je. Basuh. Dapat pahala sunnah kerana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak nampak dia punya reward dia, pahala dia nanti ke akhirat. Kita akan dapat bagaimana Allah SWT bagi dia punya pahala ni kepada kita. Makan apa? Goreng pisang ke, takkanlah kena guna 5 jari pun boleh juga yang 3 jari kan, tak susah kan. Makan apa lagi tu punya? Jemput-jemput kan tu ke jemput-jemput pakai 5 jari. Kita ambil 2 jari pun dah cukup. Kita pakailah 3 jari waktu tu untuk mengamal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-13, mengecilkan suapan. Ambil tu lukmah, satu lukmah tu kecil, terutama jika makan di rumah orang lain. Adab makan di rumah orang lain, kecilkan suapan sikit. Tak perlu macam kalau makan tu macam penuh satu mulut. Maknanya sikit, kurangkan lukmah, bilangan satu portion ataupun satu lukmah ni kecil, tadi ni kecil daripada yang biasa. Terutamanya apabila kita makan di rumah orang lain. Rumah kita tak apa, rumah orang lain kecilkan. Kalau dah kecil sikit tu ni, lama-lama dia punya bilangan nasi yang di dalam pinggan tadi sikitlah, taklah banyak. Taklah mungkit. Penuh pinggan tu. Makan rumah orang tapi pinggan penuh. Sampai tertumpah-tumpah. Itu bukan tak boleh, tapi bukan adabnya. Jangan tunjukkan kita ni macam orang kata berhajat sangat kepada manusia. Kita berhajat pada Allah SWT. Waktu dijemput kita makan, tapi sekadar yang orang kata yang sepatutnya lah, sikit lah, tak perlu banyak-banyak. Nak makan yang banyak boleh kalau dijemput makan di rumah alim ulama. Itu kena makan banyak. Yang jemput kita tuan guru, syekh, makan waktu tu makan sungguh-sungguh. Keberkahan daripada rumah dia, masakan yang dibuat daripada rumah dia, insya-Allah mesti ada keberkahan dia, ada kebaikan dia, terus masuk dalam perut kita. Kalau orang awam biasa, tak semestinya dia masak. Kadang-kadang di tempah orang lain masak. Tapi alim ulama, insya-Allah dia yang keluarganya yang masak, jadi makanan tersebut berkat.
Yang ke-14, tidak mengambil makanan yang lain kecuali makanan yang masih di mulut telah ditelan. Maknanya dah telan baru suapan yang seterusnya. Dah habis telan baru suapan yang seterusnya. Bukan dalam mulut masih penuh dah masuk suapan yang seterusnya. Tidak. Itu adabnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan wa an yusaghir luqmata wa yujawwid madghata madghaha wa man lam yabtali'ha la yamuddul yada illa al-ukhra fa inna dhalika ajlatun fil aql. Terjemahannya apa? Janganlah kamu membesarkan makanan luqmah, kan? Kecilkanlah luqmah tadi, kan? Maka janganlah kamu segera ambil luqmah yang lain sedangkan dalam mulut masih lagi tidak selesai, kerana itu bergesa-gesa. Orang kata apa? Ajlatun ni tergesa-gesa dalam makan. Makan ni kena tenang. Makan banyak, satu luqmah yang besar tu, berterusan begitu, ataupun makanan kat mulut tak habis lagi, tak habis kunyah, tak habis telan lagi, kita dah ambil makanan yang lain, maka sesungguhnya itu adalah ajalatun fil akal, tergesa-gesa ketika makan. Kita nak makan dengan keadaan yang tenang. Yang ke-15, sebelum menelan makanan maka dianjur untuk mengunyah makanan yang ada di mulut sampai menjadi sangat lembut. Makan biar banyak mengunyah. Apabila kita banyak mengunyah, maka kurang makanan kita sebenarnya. Kurang makan adalah kebaikannya, insya-Allah. Yang pertama hikmahnya ialah melancarkan proses pencernaan. Ni kalau kita belajar akademik pun benda ni akan diberitahu. Mencegah diabetes, membantu menghilangkan bau mulut, menekan mengurangi nafsu makan secara berlebihan, menurunkan berat badan, mengurangkan gas dan sendawa, merasa kenyang terlalu lebih lama, menghindari risiko terjadinya keracunan makanan. Dengan banyak mengunyah, bukan masuk mulut sekatu dua kunyah terus telan. Sebaiknya banyakkan kunyahan. Kemudian yang ke-16, mengambil makanan yang dekat dengan posisi duduknya. Terutamanya kalau kita makan di dalam talam, hidangan letak di tengah-tengah, mana yang dekat dengan tempat kita duduk, yang itu dimulakan, yang itu je sepatutnya kita ambil. Yang jauh sebelah sana tu jangan diambil. Ataupun hidangan banyak, kan? Kalau makan banyak hidangan, ada lauk ini, sayur ni, yang dekat saja dengan kita saja yang kita capai. Itu adabnya. Itu adabnya. Kalau boleh, kalau makanan tersebut kita berhajat sangat, tapi dia duduk jauh sana, kalau boleh tak payah makan. Maksudnya tinggalkan benda tu, mungkin bukan rezeki. Mungkin bukan rezeki kita, tak payah, tak perlu. Mana yang dekat dengan kita saja, yang itu kita makan, contohnya. Mengambil makanan yang dekat. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Makanlah dari bahagian yang dekat dengan posisimu. Rasulullah beritahu makan yang dekat je. Yang jauh tu walaupun kita terlalu inginkan untuk makan makanan tersebut, itulah favorite kita, kerana ianya jauh, Rasulullah kata makan yang ni dulu. Yang itu kalau boleh minta orang lain beri kepada kita, dah dekat baru kita makan. Jangan kita sana dia duduk sini, pinggan dia sini, tapi tangan dia masya-Allah yang sini pun tak habis lagi, tapi dia dah capai jauh. Itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik ni hadis, sebahagian hadis daripada hadis yang panjang. Dia kata maksudnya, makanlah bahagian yang dekat dengan sisimu. Akan tetapi jika makanan yang dimakan tersebut adalah berupa buah-buahan, maka boleh mengambilnya pada posisi yang lebih jauh. Berbeza dengan buah-buahan. Yang sana tu durian, yang sini pisang. Capai yang jauh sebab minat sangat durian tu. Walaupun dia jauh, dia tak apa. Buah tu tak apa. Ini lebih kepada hidangan. Hidangan macam contoh kata, beberapa lauk ataupun dalam satu talam tu, kat sini tak ada ayam, kat sebelah sana dekat kawan kita tu ada ayam, kita capai yang dekat kawan kita tu. Itu bukan adabnya.
Kecuali kita minta izin, boleh tak? Itu ada ayam, saya tak ada ayam, boleh tak share? Ke kawan kita buat tak tahu je, dia tak ada ayam tu sampai habis. Ke kawan kita macam tu? Sepatutnya kita share lah. Untuk kawan kita tak ada, kita je ada, share. Letak tengah tuan-tuan dia. Itu yang sepatutnya. Beza buah-buahan lain, tapi yang dimaksudkan di sini tak boleh. Wakun mimma yalik itu ialah makanan yang dekat dengan kita, ialah makanan nasi kita, hidangan lauk pauk yang berbeza-beza tadi. Yang ke-17, mengambil makanan dari arah samping piring, bukan dari bahagian tengah. Bukan dari tengah, yang betul-betul dekat dengan kita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu fi wastit ta'am fakuluhu min hafiyatihi wa la ta'kuluhu min wasatihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Hadis ni bisa saya dengar. Tapi kemungkinan kita faham lain. Keberkatan itu turun di pertengahan makanan. Itu makanan dalam, tengah-tengah tu ada keberkatan. Maka makanlah dari bahagian sampingnya terlebih dahulu, dan janganlah kalian makan dari bahagian tengahnya. Awal-awal lagi dah ambil tengah-tengah, agar keberkatan tersebut terus mengalir ke bahagian samping. Samping maksudnya yang dekat. Jangan terus ambil yang tengah tu, ambil yang dekat dulu. Supaya keberkatan yang ada di tengah tu senantiasa diperolehi pada orang yang makan bersama kita. Itu. Nak makan talam kena tahu juga cara-cara je. Kena tahu juga adab-adabnya. Ini semua apa yang diriwayatkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Masya-Allah, bab makan je. Adab makan ni tak habis-habis. Sampai ke 40, kita baru yang ke 19. Adab makan ada sampai 50. Kita baru 18 19. Kalau kita dapat jaga adab ni, masya-Allah, insya-Allah banyak keberkatan yang kita dapat, pahala pun kita dapat. 18. Tidak menggunakan pisau tatkala memotong daging yang akan dimakan. Akan tetapi yang dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya. Kecuali jika terdapat keuzuran, contohnya daging tersebut terlalu besar atau keras, maka yang lebih utama adalah memotongnya dengan pisau. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil. Ustaz, saya biasa potong makanan kecil pun pakai pisau. Dia sediakan pisau tu, garfu, cucuk garfu, potong pisau, ambil sudu baru makan. 3 set tu ada. Tapi itu adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'ul lah bisikin fa innahu min husnil a'ajim wanhashuhu fa innahu ahna'u wa amra'u. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Janganlah kalian memotong daging dengan pisau, kerana sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajam, yakni orang-orang bukan Arab. Akan tetapi cara yang lebih utama adalah gigitlah daging tersebut, kerana sesungguhnya hal itu lebih nikmat dan lebih baik. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Gigit itu lebih utama daripada kita potong. Orang-orang ajam, mana orang selain orang Arab, memang dipanggil macam tu. Sekarang orang Arab mungkin macam tu. Yang utama ialah tetap pakai tangan, gigit tuan-tuan dia. Itu yang lebih utama. Tidak menggunakan pisau. Maknanya makan dengan tangan, makan dengan benda-benda garfu ni semua tuan-tuan dia, itu nombor 2. Bukan benda yang dilarang, boleh guna, tapi yang nombor 2, yang paling afdal tetap menggunakan tangan. Sebab tu Rasulullah dengan menggunakan tangan, kita boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba pakai garfu, pakai sudu, belah mana kita nak kucup. Kenapa kawan tu dia dah makan pakai sudu, lepas tu dia kucup sudu, lepas tu baru dibasuh. Tak jadilah. Rasulullah tadi kucup tadi apa? 3 jari Rasulullah. Dan Rasulullah kita dapat tahu bahawasanya makan dengan 3 jari saja. Bukannya 3 pisau, garfu, sudu. Bukan 3 tu, 3 jari. Kita dah tahu sekarang, kita buat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukannya salah pakai sudu, bukannya salah pakai garfu, bukannya salah pakai pisau tadi, tapi yang afdal yang ini. Yang ini yang Rasulullah buat ketika Rasulullah makan. Yang ke-19, membersihkan sisa makanan yang terdapat di piringnya dengan menggunakan jari-jarinya sampai bersih, supaya piring tersebut beristighfar untuknya. Di berlawanan dengan satu lagi hadis yang mana kalau kita menggunakan bekas-bekas makanan untuk masak ke, untuk makan, kemudian kita tak basuh, biarkan kan, sepanjang malam, bekas tersebut mendoakan keburukan siapa yang menggunakan bekas tersebut tanpa dibasuh. Bukan tak nak basuh, Ustaz, besok baru saya basuh. Ya, daripada malam tersebut sehingga besok pagi, bekas yang tidak dibasuh tadi mendoakan keburukan si empunya, si orang yang menggunakan tadi. Nak ke kita buat macam tu? Kita duduk tidur, rupanya kita ada bekas yang mendoakan keburukan kepada kita. Adapun doa ini, tuan-tuan mulia, sesiapa yang membersihkan sisa makanan terdapat di piringnya dengan menggunakan jarinya sampai bersih, supaya piring tersebut beristighfar untuknya. Berlawanan yang tadi lah. Man akala fi qas'atin thumma lahisaha istaghfar lahu al-qas'ata. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Wal muradu annahu lahisa ma fiha min ta'amin tawadu'an wa ta'ziman lima an'ama Allahu alaihi wa razaqahu wa siyanatan lahu 'anit talafi. Barang siapa yang makan dengan menggunakan piring, mangkuk, kemudian sisa makanan yang terdapat di piring tersebut dibersihkan dengan jari-jarinya, maka piring tersebut akan beristighfar, memohon ampun untuknya. Yang dimaksudkan di sini kemudian ditambah wal muradu annahu lahisa ma fiha min ta'amin tawadu'an. Kenapa nak kena bersihkan? Kita pernah tengok orang yang buat macam tu. Dia makan, contoh kata kita makan makanan yang berkuah. Kita habis nasi dah bersih dah, tapi ada kuah-kuah sikit. Dia bersihkan kuah tersebut dengan menggunakan jarinya, tuan-tuan. Menggunakan jari. Mengikut hadis riwayat hadis tadi, maka piring tersebut akan beristighfar untuk dia. Wal muradu fiha, yang dimaksudkan dia membersihkan dengan jari tadi untuk apa, tuan dia? Tawadu'an. Orang yang melaksanakan perkara tersebut, dia akan menerima sifat tawadu'. Betul tak? Ada tak rasa-rasa? Ya. Orang yang takabur dan di banyak makanan tak habis, dia suka-suka dia nak buang. Tapi orang yang berhajat pada makanan, dia akan rendahkan diri dia. Makanan walaupun tersisa sikit sangat, dia tetap bersihkan sampai sebersih-bersihnya, kerana Allah SWT akan kurniakan kepadanya sifat tawadu'an wa ta'ziman, dan memuliakan makanan. Orang macam ni dia nak ke buang makanan sewenang-wenangnya? Dia tak nak. Pasti dia akan bersihkan makanan tersebut sebersih-bersihnya. Itulah Rasulullah SAW. Dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dapat tahu mana bekas makanan Rasulullah SAW. Kalau makan banyak-banyak tu, mana bekas makanan Rasulullah yang paling bersih, itulah bekas makanan Rasulullah. Kita tak, kalau makan dalam pinggan tu mesti ada nasi, mesti ada daging yang tersisa yang sepatutnya boleh makan tapi kita tinggalkan. Tapi orang yang ta'zim wa tawadu'an, yang memuliakan makanan dan berendah diri terhadap nikmat-nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada dia, dia tak akan mensia-siakan makanan tersebut. Walaupun dia tak suka nak makan, tapi kerana itu adalah rezeki, tetap disempurnakan, habiskan sampai bersih, sampai licin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahawa barang siapa yang makan dengan menggunakan mangkuk, kemudian sisa makanan yang terdapat di mangkuk tersebut dibersihkan dengan jari-jarinya, maka mangkuk tersebut akan mendoakannya dengan doa, Allahumma ajirhu minan nar, Allahu akbar, kama ajarani min la'ikas syaitan, ya Allah, lindungilah dia daripada api neraka sebagaimana dia telah melindungiku dari usapan jilatan syaitan. Makanan yang tak bekas yang tak dibasuh, kan? Kita dah contoh kata makan kat dalam, suruh kawan basuh, kawan tu nak kata nak besoklah. Besok, besok nak sarapan baru kita basuh, baru kita gunakan untuk sarapan. Makanan yang tersisa tadi sebenarnya telah diusap, telah dijilat oleh syaitan dalam hadis, mafhum hadis tadi. Jadi sebelum dijilat oleh syaitan, kita basuh dah.
kita bersihkan tuan mulia, maka tidak ada lah. Jadi makanan-makanan ini adab tuan mulia. Sebelum tidur tuan mulia, pastikan semua pinggan mangkuk yang kita dah gunakan bersih, jangan tinggal sisanya. Syaitan yang ambil makanan tersebut dijilat tuan mulia. Itu seperti mana yang diberitahu dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam simple, tak ada apa ustaz. Insya-Allah tak ada binatang masuk rumah saya ni, tutup. Masalahnya syaitan yang jilat makanan tersebut. Kita tinggalkan sepanjang malam tanpa kita membasuhnya, tanpa kita membersihkannya. Yang ke-20, banyak lagi, baru 20, kita ada 50 adab makan. Yang ke-20, mengucapkan rasa syukur terima kasih kepada yang telah memasak dan menghidangkan makanan. Doa yang biasa kita baca, orang ajak kita makan, jemput kita makan, Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, beri makanlah kepada orang yang beri makan kepadaku, dan beri minumlah kepada orang yang beri minum kepadaku. Jangan lupa, kita dapat undangan makan, jangan lupa untuk mendoakan orang yang telah belanja kita makan, yang hidangkan makanan untuk kita. Kita tak mampu nak bagi duit, tapi doa tadi dah memadai. Tak tahu dia punya ustaz, tak tahu dia punya bahasa Arab dia, Melayu pun tak apa. Kita doa ramai-ramai, Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri makan kepadaku, dan beri minumlah kepada orang yang beri minum kepadaku. Maka orang yang beri minum, yang belanja kita makan pun berbunga-bunga lah hatinya. InsyaAllah next time saya akan belanja lagi. Sebab apa? Dia dah doakan kebaikan pada Allah SWT untuk aku, maka insya-Allah tak sia-sia aku belanja makan, tak sia-sia jamu orang makan tuan-tuan dia. Masya-Allah, itu doa dia. Ke-21, tidak makan sesuatu makanan yang masih panas kerana tidak ada keberkahan di dalamnya. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abridu bit-ta'am fa innal harra la barakata fihi, rawahul Hakim. Dinginkanlah makanan kalian. Maknanya jangan terlalu panas. Panas-panas tu terus masuk mulut. Masuk yang dikatakan panas ni, kalau masuk mulut dia binasa. Maksudnya sakit lidah, mulut melecur. Itu makanan betul-betul panas lah. Maka jangan kita makan makanan yang terlalu panas. Abridu bit-ta'am fa innal harra la barakata fihi, rawahul Hakim. Dinginkanlah makanan kalian, sejukkan dulu. Kerana sesungguhnya pada makanan yang panas tidak terdapat keberkahan di dalamnya. Jangan terlalu panas. Makanan Rasulullah tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Kalau panas pun memudaratkan kita yang makan, terlalu sejuk pun akan menyebabkan mudarat orang yang makan. Biasa-biasa je. Mungkin kena panas sikit, bukan terlalu panas menggelegak terus masuk mulut. Itu membinasakan diri kita. Yang ke-22, yang terakhir insya-Allah, makan secara bersama-sama kerana dapat menjadi sebab turunnya keberkahan. Ini Rasulullah praktikan. Rasulullah tak pernah makan berseorangan di rumah, mungkin bersama azwajul mutahharah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar Rasulullah bersama dengan para sahabat. Berdasarkan hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah inna na'kulu wa ma nashba'u, qala fala'allakum taftarikuna an ta'amikum ijtami'u alaihi wa dhkurullah wadhkuru ismallah yubarak lakum, rawahul Hakim. Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan, akan tetapi mengapa kami masih merasa tidak kenyang? Makan dah, tapi tak kenyang-kenyang. Portion banyak dah, bukan sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, tapi tak kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mungkin kerana kalian tidak berkumpul ketika makan. Berkumpullah kalian ketika makan dan bacalah basmalah, nescaya kalian akan diberi keberkahan. Makan bersama-sama tu, tuan-tuan mulia, ada keberkatan, ada keberkahannya tuan-tuan mulia. InsyaAllah sampai di situ saja. Yang ke-22, tuan-tuan saya dah tengok dah, dia sampai 50 tuan-tuan. 46, 52, ya 52. Tapi amat penting kerana hari-hari kita makan, kita tak tahu macam mana Rasulullah makan. Apakah sunnah Rasulullah ketika Rasulullah makan. Kita nak makanan yang masuk dalam perut kita bukan sekadar menjadikan ianya tenaga untuk beribadah, tapi manfaat,
pahala daripada makanan tersebut kita boleh dapat tentunya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah moga apa yang kita dengar ni kita dapat amalkan dan sampaikan. Nanti rasa nak makan terus buat. Kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.